Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberinya kepada kita kesempatan untuk kita melaksanakan kelas PDPR kita pada hari ini. InsyaAllah kita masuk pada bidang yang baru, iaitu bidang pengajian Al-Quran di bawah tajuk tuntutan melaksanakan pekerjaan yang utama. Muka surat 54. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا أو جاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Maksudnya, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji, hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang sifat sedemikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberi minum orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja, dan mereka itulah orang yang berjaya. Maka di sini pengajian Al-Quran, apa-apa tajuk yang berkaitan dengan pengajian Al-Quran, pada permulaan kita mendatangkan kepada kita ayat daripada ayat Al-Quran. Mana kata apa-apa tajuk mesti ada ayat Al-Quran. Sebab apa? Sebab ini adalah bidang pengajian Al-Quran. Maka ini adalah daripada surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Antum kalau nak dengar lebih jelas, antum boleh scan barcode di sebelah atas tu, ataupun antum juga boleh scan barcode yang sebelah kanan tu, iaitu bekerja sebagai ibadah dapat meningkatkan integriti. Maka inilah yang dikatakan pengajian Al-Quran. Kita tengok apa intisari ayat tersebut, apa isi yang berkaitan dengan ayat ini. Allah menafikan bahawa kaum musyrikin berhak mengimaratkan Masjidil Haram kerana akidah mereka yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka melakukan perbuatan yang baik seperti mengurus bekalan air jemaah haji. Yang pertama, Allah menyatakan di dalam surah At-Taubah ini ayat 19 dan 20, Allah nak menafikan kepada kita bahawasanya Allah menafikan bahawa kaum musyrikin berhak mengimarahkan Masjidil Haram. Allah menafikan bahawa kaum musyrikin ni dia tak patut pun, dia tak ada sebab pun untuk memakmurkan Masjidil Haram. Mereka ini tidak mendapat petunjuk pun daripada Allah. Mereka ini tak layak pun untuk memakmurkan Masjidil Haram. Nah, itu Allah menafikan. Sebab apa? Sebab akidah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Sebab itu Allah nafi. Mereka ni nak makmurkan Masjidil Haram, beri minum kepada orang haji, maka tak ada apa pun, tak ada function pun. Mereka ni tidak mendapat petunjuk Allah. Oleh kerana apa? Kerana akidah mereka, akidah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Itu sebab yang utama. Walaupun mereka melakukan perbuatan yang baik seperti mengurus bekalan air jemaah haji. Maka kata dalam intisari berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 19, 20 ni, walaupun pekerjaan mereka itu pekerjaan yang terbaik, apa? Iaitu memberikan bekalan air kepada jemaah haji pada ketika itu,
Maka Allah kata apa? Mereka ni tak ada apa pun, tak ada function pun. Mereka ni tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Asbab dia apa? Asbab akidah mereka ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, intisari yang kedua, Allah menjelaskan bahawa para mukmin yang beriman dan berhijrah ialah golongan yang lebih mulia di sisi Allah serta layak mendapat rahmah darinya berbanding kaum musyrikin Quraisy. Maka di sini di dalam ayat At-Taubah 19 dan 20 ini Allah menerangkan tentang kaum musyrikin dan Allah menerangkan tentang orang mukmin. Yang kedua ini Allah menerangkan kepada kita bahwasanya orang mukmin yang beriman kepada Allah dan berhijrah ialah golongan yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka inilah layak untuk mendapat rahmat, petunjuk daripada Allah, nak dibandingkan dengan kaum Quraisy itu tadi. Ini perbandingan yang jauh beza. Bandingan yang jauh beza. Sebab itu Allah datangkan surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Yang pertama, intisari dia tentang kaum musyrikin, yang di mana Allah menafikan perbuatan mereka walaupun perbuatan mereka mulia, iaitu memberikan bekalan minum kepada jemaah haji, tetapi oleh kerana mereka ini akidah mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah menafikan benda tu. Yang kedua, Allah menjelaskan orang mukminlah yang layak mendapat hidayah dan juga rahmat di sisi Allah. Mereka inilah yang lebih mulia di sisi Allah, nak dibandingkan dengan kaum musyrikin. Nah, ini adalah penjelasan intisari ayat bagi surah At-Taubah 19 dan 20. Jadi antum kena hafallah ayat ini, dan juga antum kena tengok, ambil poin-poin iaitu intisari ayat tersebut. Muka surat yang sebelah, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul, kalau antum kena faham, antum boleh faham. Yang antum juga sedia maklum, yang ada yang dah faham Asbabun Nuzul iaitu sebab penurunan ayat tersebut. Ayat apa? Ayat 19 dan 20 surah At-Taubah. Apa sebab penurunan dia? Apa yang dikatakan cerita yang menjadi penyebab turunnya ayat At-Taubah itu tadi? Yang pertama, terdapat dalam satu riwayah oleh Imam Muslim bahawa pada satu hari Jumaat, pada satu hari itu menunjuk kepada hari Jumaat, Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bersama-sama dengan beberapa orang sahabat duduk bersebelahan dengan mimbar Rasulullah. Mereka membicarakan tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Berkata salah seorang dari antara mereka, "Aku tidak akan mempedulikan amal soleh yang lain setelah Islam tersebar, iaitu ketika mana Fathul Makkah, kecuali akan memberi makan kepada orang yang naik haji." Sahabat yang lain pula berkata bahawa dia hanya akan memakmurkan Masjidil Haram. Seterusnya berkata pula yang lainnya bahawa dia hanya akan berjihad di jalan Allah, dan perbuatan itu lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat sebelum ini. Sayyidina Umar melengking dan melarang mereka bercakap dengan kuat di sisi mimbar Rasulullah. Selepas selesai salat Jumaat, Sayyidina Umar menghadap Rasulullah dan meminta fatwa tentang apa yang menjadikan perselisihan di antara para sahabat. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 19-20 untuk menunjukkan pekerjaan yang perlu diutamakan oleh umat Islam. Maka inilah yang dikatakan Asbabun Nuzul, sebab penurunan surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Yang pertamanya iaitu ketika mana mereka ini duduk di sebelah mimbar Rasulullah. Ini yang pertama. Mereka ni duduk di sebelah mimbar Rasulullah dan juga bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang duduk di sebelah mimbar Rasulullah ni siapa? Salah seorang daripada itu iaitu Sayyidina Nu'man bin Bashir dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa mereka buat? Mereka membicarakan tentang amalan-amalan mereka. Mereka duduk bersembang di sebelah mimbar Rasulullah, menceritakan amalan dia. Yang kedua menceritakan amalan dia. Orang yang ketiga menceritakan tentang amalan yang mereka lakukan. Maka berkata salah seorang daripada sahabat-sahabat yang berada sebelah mimbar Rasulullah itu, apa salah seorang tu kata, "Aku tidak akan mempedulikan amalan soleh yang lain
setelah Islam tersebar. Ketika mana? Iaitu Fathul Makkah. Okey, pada waktu tu dia kata apa? Aku ni tak peduli ataupun tak cara ataupun tak ambil kisah pun amalan soleh yang lain. Yang lain, apa amalan soleh itu aku tak kira, kecuali apa yang aku kira, apa yang aku buat, apa yang aku peduli. Yang aku peduli iaitu memberi makan kepada orang yang naik haji. Ini kata orang yang pertama. Dia kata apa? Aku tak peduli amalan soleh yang lain, kecuali aku mempedulikan iaitu memberi makan kepada orang yang naik haji. Maka kata sahabat yang kedua daripada mereka itu, maka bangun pula yang kedua. Kata pula yang kedua, sahabat yang lain mengatakan bahawasanya aku ni beza sikit dengan hang. Aku ni buat apa? Aku ni paling kurang, aku ni nak buat amal soleh iaitu dengan memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan Masjidil Haram. Maka bangun pula yang ketiga. Aku juga beza kamu berdua dengan beza yang kamu katakan tadi. Aku nak buat apa? Aku ni paling kurang, aku ni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya lagi, inilah perbuatan yang lebih baik daripada apa yang antum berdua kata. Antum berdua ni maksud merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang yang mengatakan bagi minum pada naik haji itu bagus. Merujuk kepada orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Dia kata jihad di jalan Allah ni, inilah yang terbaik nak dibandingkan dengan perbuatan kamu berdua itu tadi. Maka mereka ni berselisihan pandangan, duk bertengkar, sambil saling mengatakan ini yang bagus, ini yang aku buat, ini yang kita kena buat. Maka pertelingkahan mereka ini telah didengari oleh Sayyidina Umar pada ketika itu. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar ni sifat dia seorang yang bengis, garang. Maka pada waktu tu juga Sayyidina Umar menengking. Nengking ni maksudnya macam kita lah pergi ke masjid contoh, kita duduk sembang-sembang, maka mai datang seorang pakcik ni menengking. Bahasa kita rasa mudahnya, tak ada lah sampai jerkah ataupun juah ataupun memaki, tak ada, menengking dia. Hai, diam sikit. Macam tu lebih kurang. Okey. Apa kata Sayyidina Umar? Perbuatan Sayyidina Umar setelah selesainya sembahyang Jumaat itu tadi, disebabkan Sayyidina Umar mendengar perselisihan di antara sahabat-sahabat yang duduk di sebelah mimbar Rasulullah. Maka Sayyidina Umar berjumpa dengan Rasulullah dan meminta fatwa. Minta fatwa ni meminta soalan, meminta satu pandangan, mengajukan soalan dan meminta pandangan daripada Rasulullah. Apa yang telah diperkatakan oleh sahabat-sahabat yang berselisihan itu tadi. Maka turunlah surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat 19 dan 20 untuk menunjukkan pekerjaan yang perlu diutamakan oleh umat Islam. Ini yang dikatakan asbabun nuzul. Ini yang dikatakan asbabun nuzul. Apa? Pertelingkahan tiga orang sahabat. Yang pertama kata apa? Aku ni amalan soleh lain aku tak peduli. Yang aku peduli apa? Iaitu memberikan minum kepada orang naik haji. Kata pula sahabat yang kedua, aku ni kan lain aku tak mempedulikan. Aku tak sama dengan kamu. Aku ni lebih suka memakmurkan Masjidil Haram. Kata pula golongan sahabat yang ketiga, iaitu aku ni lebih suka berjihad di jalan Allah, yang di mana perbuatan aku ini lebih baik daripada perbuatan kamu berdua. Ini tiga orang sahabat yang bertelingkahan pada waktu itu. Yang keempat apa? Sayyidina Umar memberi teguran, iaitu menengking mereka, lalu meminta pendapat fatwa daripada Rasulullah. Maka turunlah ayat At-Taubah ayat 19 dan 20 untuk menunjukkan pekerjaan yang perlu diutamakan oleh umat Islam. Ambil poin itu tadi. Itulah poin asbabun nuzul secara ringkas. Okey, seterusnya, tahukah anda, didatangkan persoalan kepada kita, info tambahan. Terdapat riwayat lain berkaitan asbabun nuzul ayat 19 surah At-Taubah. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Talhah bin Syaibah radhiyallahu an, Sayyidina Abbas bin Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berbangga dengan diri masing-masing. Ini asbabun nuzul dari riwayat yang lain, yang di mana bahwasanya Sayyidina Talhah, Sayyidina Abbas
dan Sayyidina Ali bin Abi Talib berbangga-bangga dengan diri masing-masing. Mereka ni bangga-bangga, berbangga dengan diri mereka. Sayyidina Talha kata, aku yang menguasai Baitullah dan pada akulah kuncinya. Ini kata Sayyidina Talha. Sayyidina Abbas pula kata, aku pemberi minum kepada jemaah haji dan pengurus mereka. Maka kata pula Sayyidina Ali bin Abi Talib, aku adalah orang pertama yang sembahyang menghadap kiblat sebelum orang lain menghadapnya, dan aku sering memimpin jihad fi sabilillah. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahawa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad fi sabilillah adalah jauh beza dengan orang yang hanya mengurus orang yang naik haji ataupun orang yang mengurus Baitullah. Ini di antara info tambahan bagi riwayat-riwayat yang lain, yang di mana sahabat yang tiga ini saling membandingkan perbuatan mereka. Sayyidina Talha kata aku buat macam ni, Sayyidina Abbas kata aku buat macam ni, maka Sayyidina Ali kata aku pun buat macam ni. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat At-Taubah ayat 19. Itu info tambahan, antum boleh baca, tiada masalah, secara mudah. Keyword di sini kita tengok asbabun nuzul itu, ambil apa isi-isi dia. Okey, kita tengok muka surat sebelah, muka surat 57, menyatakan kepada kita iaitu maksud aulawiyat. Sebab itu kalau antum nanti sambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, ijazah di dalam negara ataupun luar negara, antum akan baca satu kitab iaitu Fiqh Aulawiyat. Fiqh Aulawiyat ni iaitu mengutamakan mana yang lebih utama, lebih utama. Macam perkataan yang biasa kita dengar lah setiap hari, aula, mana lebih aula. Okey, itu yang antum akan belajar nanti apabila masuk universiti Mesir, Jordan, mana-manalah, di Bu'us ataupun di Yaman dan sebagainya, antum akan jumpa Fiqh Aulawiyat. Okey, jadi sekarang ni mari kita tengok dulu permulaan bagi antum kenal apa yang nak dimaksudkan dengan maksud aulawiyat. Okey, aulawiyat berasal daripada perkataan aula. Kan anda beritahu tadi, kan kita selalu duduk dengar perkataan aula, dia lebih aula, kan perkataannya kita selalu dengar. Okey, yang bermaksud utama. Okey, ni Melayu kita selalu sebut antarlah lebih aula, antarlah lebih aula. Sebab apa? Nak sebut kata antarlah yang lebih utama, antara macam tu lebih kurang. Okey, maksud dia apa? Utama ataupun unggul dan penting. Okey, menurut Yusuf Al-Qaradawi, aulawiyat ialah keutamaan. Okey, menetapkan sesuatu pada martabatnya, tidak mengemudiankan apa yang perlu didahulukan ataupun mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan, tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil. Perkara ini boleh dijadikan panduan untuk membuat sesuatu keputusan dalam urusan kehidupan. Maka ini yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, iaitu apa? Maksud dia ringkas di sini iaitu keutamaan. Mana yang lebih utama, mana yang nak didahulukan dulu, mana yang kita nak aula, yang nak dimulakan dulu. Sebab itu kalau kita mengaji dalam kita faham konsep iaitu mana satu keperluan, mana satu kemahuan. Maka di sini kita, kalau kita belajar berkaitan dengan fiqh aulawiyat, mana kita nak dahulukan dulu, mana kita nak kemudiankan. Nampak? Itu yang dikatakan aulawiyat. Contoh, kalau kamu ada duit RM800, waktu tu kamu dah bekerja. Okey, kamu nak beli keperluan apa yang lebih dahulukan? Aula dulu. Kalau kamu beli handset sedangkan kamu dah ada handset, makna kata kamu telah mengemudiankan aula yang lebih aula. Apa? Contohlah beli buku-buku, contohlah beli barang pekerjaan kamu, itu lebih aula daripada beli handset yang kamu pun dah ada, yang canggih dah, yang dikatakan aula. Mana lebih aula? Okey, makan dulu ke sembahyang dulu? Makan dulu ke sembahyang dulu? Itu cerita lain. Yang tu cerita lain. Ada yang mengatakan makan dulu, ada yang kata sembahyang dulu sekiranya makanan telah terhidang. Itu cerita lain. Yang nak diceritakan di sini, apa yang perlu kita utamakan. Nak antum faham aulawiyat tu. Aulawiyat ni iaitu kita mengutamakan sesuatu. Okey,
Itu yang dikatakan maksud aulawiyat yang antum kena faham. Yang tu kena faham betul-betul. Okey. Seterusnya, amalan yang mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Yang pertama, taat kepada perintah Allah dan Rasulullah melebihi segala perkara. Maksudnya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta diamalkan. Dan apa jua yang dilarang kamu melakukan, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya amatlah berat azab siksa bagi orang yang melanggar perintahnya. Di sini amalan yang mengutamakan Allah dan Rasulullah dan Rasulnya dalam kehidupan. Yang pertama didatangkan kepada kita, iaitu taat kepada perintah Allah dan Rasulullah melebihi segala perkara. Makna kata, apa yang didatangkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, begitu juga apa yang didatangkan oleh Rasul, dan juga apa yang dilarang oleh para Nabi, maka kita kena utamakan. Jangan melebihi daripada benda-benda yang lain. Okey? Jangan melebihi daripada benda-benda yang lain. Mana kata, apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang diterang oleh Allah, maka kita kena taat. Kalau Islam kata, Allah kata mencuri itu haram, maka kita kena letak perkataan haram di depan kita. Mana kata kita jangan buat. Okey, kita jangan buat. Allah kata jangan mendekati zina, makna kata kita jangan dekat. Itu secara mudah sifir dia. Allah kata buatlah ibadat, sembahyanglah, aqimus salah. Maka itu adalah perintah suruhan dia. Maka taatlah. Okey, taatlah. Begitu juga dengan Nabi kita. Nabi sebut salah satu daripada hadis, iaitu ijtanibu as-sab'a al-mubiqatin. Hindarilah daripada 7 dosa besar. Yang utama daripada asyirkum billah. Yang disebut yang pertama iaitu syirkum billah. Maka kalau kita, Nabi dibagi larangan kepada kita, jangan hindarilah kepada kita ni daripada 7 dosa besar. Yang pertamanya iaitu syirik kepada Allah. Maka kita ni kena taat kepada perintahnya, iaitu jauh daripada syirik. Itu sifir mudah. Itu sifir mudah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat segala larangannya, taat kepada larangan Rasulullah. Dan kita kena melebihi melebihi segala perkara. Mana kata kita kena lebih Allah dan Rasulnya daripada benda-benda yang lain. Tiba waktu semayang, jangan main, kecuali kalau buat kerja apa-apa. Okey, demanya sesuatu waktu yang difardukan kepada kita, maka lakukanlah. Mai bulan Ramadan kena puasa. Itu yang dikatakan taat kepada Allah dan juga Rasulnya melebihi benda-benda yang lain. Yang kedua, menjaga amanah Allah dan Rasulnya. Allah sebut dalam bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya. Ini nak sebut kata, apabila Allah memberikan satu amanah, jangan khianat. Okey, jangan khianat. Dan juga kamu jangan khianat amanah-amanah kamu. Apa yang Allah bagi amanah kepada kita, ni Allah tegur orang yang beriman. Allah mengamanahkan kita untuk melakukan ibadah, Allah mengamanahkan kita untuk melakukan pekerjaan dan sebagainya. Maka jangan kita khianati amanah Allah. Allah memberikan kepada kita ni zuriat ataupun anak. Jangan kita khianati amanah itu tadi. Maka kita kena jaga. Yang kedua, jangan khianat amanah kamu. Contoh, kamu diberi tugasan, kamu dilantik sebagai seorang ketua, kamu dilantik sebagai seorang pengawas perpustakaan, pengawas sekolah dan sebagainya. Maka laksanakan amanah-amanah kamu, jangan kamu khianati. Okey, jangan kamu khianati. Sebab apa? Allah jawab lagi, sedang kamu mengetahui salahnya. Maknanya kata, kamu pun tahu khianat tu iaitu satu kesalahan. Kamu pun tahu kalau kamu jadi ketua, kamu khianat itu satu kesalahan. Dan ini teguran Allah kepada kita, iaitu menjaga amanah Allah dan Rasulnya. Ini amalan yang mengutamakan. Okey, muka surat yang kedua 58. Apa lagi? Yang ketiga, mengembalikan segala urusan agama kepada Allah dan Rasulnya sekiranya berlaku perselisihan pendapat. Maksudnya, kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya,
jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Makna kata di sini iaitu amalan yang utamakan, iaitu mengembalikan segala urusan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Sekira berlakunya perselisihan pendapat. Hari ini kalau sekiranya kita berselisihan pendapat, masalahnya iaitu kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu masalah dia. Itu masalah. Sebab itu di sini teguran kepada kita, sekiranya berlaku perselisihan pendapat, perselisihan pandangan dan sebagainya, balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh anak bagi kepada antum. Contohlah kita tengok para ulama dulu-dulu, para ulama mereka berbeza pendapat tentangnya apa? Tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Contoh, ada ulama yang mengatakan bahawasanya Nabi naik berjumpa dengan Allah. Sebenarnya tak berjumpa pun, tak jumpa. Ni ulama yang pertama kata Nabi tidak berjumpa disebabkan ada nur cahaya yang hijab untuk nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanya nampak cahaya yang menjadi hijab untuk nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi apabila peristiwa Isra' dan Mi'raj, dimi'rajkan pada ketika itu, Nabi nampak Allah. Nabi nampak Allah. Ini yang dikatakan perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat. Ini ijtihad mereka. Adakah pada waktu itu mereka bergaduh? Tak. Adakah pada waktu itu mereka berperang? Tidak. Tetapi mai kepada zaman kita ini, apabila berlakunya perselisihan pendapat, demai satu benda, ajaknya berdebat, ajaknya berjidal, ajaknya bermunaqashah. Sedangkan kita ini diberi teguran, iaitu apabila berlakunya perselisihan pendapat, cuba rujuk balik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Function dia yang tu je. Sekiranya melakukan, bila berlakunya perselisihan pendapat, utamanya apa? Iaitu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kena lapang dada. Yang keempat, mengamalkan Sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian. Ini yang keempat, iaitu amalan yang utamakan dalam kehidupan seharian. Yang keempat apa? Amal sunnah dia. Banyak sunnah Rasulullah, cukup banyak yang kita tak perasan. Maksudnya kita tengok maksud hadis sabda Rasulullah daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk ke syurga melainkan mereka yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapakah yang enggan itu? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan siapa yang mengingkariku berarti dia enggan masuk syurga. Makna kata, Nabi disebut pada sini orang yang mengingkari aku, mana kata dia pun ni enggan masuk dalam syurga. Sebab itu kalau kita tanya orang-orang yang melakukan kejahatan, syurga ke neraka? Orang yang tengah melakukan kejahatan tu automatically dia akan jawab apa? Syurga lah. Tetapi perbuatan itu telah menyebabkan mereka ni enggan untuk masuk ke syurga. Siapa kata? Nabi kata. Sebab itu kalau kita tidak melakukan perintah Allah, bahkan kita langgar perintah Allah, maka berarti makna kata kita ni enggan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Sebab itu kita ini yang utamanya iaitu kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, dari sudut ibadahnya, dari sudut caranya, cara kehidupannya, dari sudut perbuatan dan sebagainya. Inilah yang dikatakan empat amalan yang mengutamakan Allah dan Rasul dalam kehidupan. Yang utama, yang mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Sebab itu kalau soalan tanya, apakah amalan yang mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan, maka kau bolehlah taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, menjaga amanah Allah dan Rasulnya, mengembalikan segala urusan kepada agama Allah dan Rasulnya, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian. Inilah amalan yang mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Okey, muka surat sebelah iaitu ke surat 59. Usaha dan tindakan untuk melakukan perkara terbaik berdasarkan keutamaan dalam kehidupan. Apa usaha? Apa tindakan kita? Okey. Yang pertamanya, menjauhkan diri daripada perbuatan syirik.
Syirik ni antum boleh tahu dah apa dia maksud dia, iaitu menyekutukan Allah ataupun menduakan Allah. Antum pun dah sedia maklum dah syirik ini terbahagi kepada berapa, iaitu dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik jali ni syirik yang berat sikit daripada syirik khafi. Syirik khafi ni ringan. Syirik yang berat, syirik jali ni antum pun sedia maklum, iaitu kita menyembah berhala, menyembah tokoh, menyembah selain daripada Allah. Maka itu jelas itu adalah syirik jali, syirik yang terang. Kita sembah pokok, kita nampak satu benda tu memberi tuah, maka kita sembah satu benda itu. Ini yang terang. Syirik khafi yang kita tak nampak, iaitu syirik yang tidak terang, syirik yang tersembunyi. Apa dia? Salah satu dia yang kita tak perasan, iaitu syirik, iaitu dalam diri kita ni ada perasaan ujub. Dia sebenarnya termasuk dalam syirik khafi. Juga termasuk iaitu rasa bongkak, rasa boleh takbur, riak dan sebagainya. Inilah yang dikatakan dengan syirik khafi. Syirik khafi. Dan tambahan daripada ana sendiri, yang syirik khafi yang antum tak perasan dalam kehidupan kita, ana bagi sikit je sebab panjang lagi nak huraikan. Yang pertama, daripada kalangan umat Melayu kita, contoh, sekiranya ada kematian di satu kampung. Ini syirik, syirik khafi. Ada kematian di satu kampung. Apa sekiranya ada mayat di dalam rumah tu, apa benda yang kebiasaan orang Melayu kita tak bagi masuk? Okey? Yang tak bagi masuk kebiasaannya apa? Ya, yang tak bagi masuk ialah kucing hitam. Betul tak? Sebab kita, kalau orang Melayu kita tak faham apa, sekiranya kucing hitam tu masuk, dia langkah mayat tu dan mayat tu hidup. Ini yang dikatakan syirik khafi. Syirik yang kita ni tak perasan, tersembunyi. Kalau kita kata kucing hitam tadi boleh hidupkan manusia, makna kata kita telah menduakan Allah. Sedangkan yang hidup manusia, yang mematikan manusia adalah Allah, bukan kucing itu tadi. Ini salah satu salah faham dari sudut kita. Kalau ada hari ni, tolong buang. Tolong buang. Kalau macam itulah kucing hitam tadi tu boleh menghidupkan manusia, analah orang yang pertama membuka zoo haiwan kucing saja. Siapa meninggal, hantar kucing tu boleh hidup balik. Siapa yang meninggal, hantar kucing tu boleh hidup. Tapi nak sebut kata, ini syirik khafi yang kita tak perasan. Yang kedua, iaitu ni kadang-kadang tok-tok nenek kita, kalau mereka memulakan perjalanan nak pergi jauh, tiba-tiba tengah-tengah nak start kereta, nak kereta berjalan, ada bewok melintas. Mereka percaya apa? Mereka percaya bahawasanya akan ada berlakunya bala kepada mereka sekiranya bewok melintas, sekiranya kita nak berjalan jauh, maka berpatah baliklah. Ini satu benda yang menjadikan kita ni termasuk dalam golongan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Yang ketiganya apa? Iaitu menggunakan tangkal. Contoh, adik kita duk menangis, kan? Adik kita duk menangis, kan? Pilah jumpa dengan Tok Bomoh ni. Tok Bomoh tu pakaikan gelang hitam, gelang di kaki, gelang di tengkok. Dia bukan gelang ni pun, tali yang ada bantal kecil tu. Maka itulah yang termasuk dalam syirik khafi. Tiba-tiba mak kita hantar kepada Tok Bomoh tu, tiba-tiba adik kita tu diam, sungguh diam. Itu hanya satu kebetulan waktu tu dia nak diam. Kita cuba elak. Kalau adik kita menangis pas semua, kita cuba elak untuk berjumpa dengan benda-benda yang unsur yang dikatakan syirik. Manalah adik kita tak menangis. Contoh, kita ni kadang-kadang balik maghrib baru balik rumah. Abah kita kadang-kadang balik kerja, balik maghrib, adik kita menangis lah. Sebab waktu maghrib itu adalah pagi bagi kaum jin. Itu sebab tu menangis. Yang kita ni yang tak mengaji ni, tiba-tiba bawa pergi Tok Bomoh pakai tangkal, tiba-tiba diam. Kita percaya tangkal tu yang boleh mendiamkan. Ini bahaya. Ini selingan daripada syirik itu tadi. Antum kena tahu. Jadi pokoknya iaitu syirik ada dua, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali, syirik berat; syirik khafi, syirik ringan. Yang kedua, menyucikan diri daripada sifat-sifat yang tercela. Contohnya apa? Kita ada perasaan dendam, kita selalu mengata orang, mengumpat orang, saling iri hati dan sebagainya. Dengki, mendengki, tolong buang.
Kita kena sucikan diri kita. Yang ketiga, bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu pekerjaan serta melaksanakan pada tahap yang terbaik. Mana kata tidak, kita kena mesti melakukan tanggungjawab kita sebaik mungkin. Kalau kita dilantik ketua dalam bilik darjah, maka kita kena melaksanakan tugasan kita, tanggungjawab kita sebaik mungkin, mengikut apa tahap yang terbaik. Sekiranya kita ni berada di alam pekerjaan, maka kita kena melakukan pekerjaan itu, pekerjaan tanggungjawab kita itu yang terbaik, sebaik mungkin. Ini yang dikatakan yang ketiga, bertanggungjawab. Yang keempat, mengorbankan harta benda untuk menegakkan Islam. Apa saja yang menjurus kepada agama Islam, maka kita ni kena berjihad, iaitu mengorbankan harta benda kita. Mengorbankan harta benda kita. Contohnya di Malaysia ni tiba-tiba adanya darurat, maka waktu itulah kita korbankan harta benda kita untuk Islam. Okey. Melakukan kebaikan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kebaikan mesti kita kena niat, iaitu untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk cari redha Allah. Tak kiralah kita buat apa sekalipun, amal ibadah sekalipun, yang utamanya iaitu tujuannya adalah cari redha Allah. Sebab ada manusia yang sembahyang sebab nak tunjuk-tunjuk. Ada yang manusia yang sembahyang sebab takabur. Ada manusia yang sembahyang sebab riak. Maka niat yang utama, melakukan apa saja pekerjaan ibadah ke pekerjaan apa sekalipun, mesti redha Allah yang utama. Yang kelima, iaitu melakukan kebaikan. Yang kelima, melatih diri untuk mencapai seorang Muslim yang bermoral dan beretika dalam semua aspek kehidupan pada setiap masa. Ini kita kena latih diri. Kita berlatih diri untuk cakap yang baik-baik, melatih diri untuk beribadah kepada Allah, melatih diri supaya kita ni menjadi contoh kepada orang yang lain, konsisten ataupun istiqamah dalam melakukan kebaikan. Kita kena latih diri kita senantiasa bersedekah, senantiasa senyum, senantiasa berlemah lembut ketika bercakap. Ini kita kena latih diri kita. Supaya apa? Supaya usaha kita tu ada, tindakan kita tu ada. Tindakannya apa? Tindakan untuk melakukan perkara terbaik berdasarkan keutamaan dalam kehidupan. Seterusnya kita tengok pengajaran ayat. Orang yang beriman hendaklah berjihad di jalan Allah, kerana perbuatan itu mulia di sisi Allah. Ini pengajaran dia, jihad di jalan Allah. Inilah perbuatan yang terbaik di sisi Allah. Yang kedua, orang Islam dituntut untuk berjihad dengan memelanjakan harta benda ke jalan Allah, kerana perbuatan tersebut lebih besar ganjarannya berbanding amalan-amalan yang lain. Kita korbankan harta, duit ringgit kita, harta kita di jalan Allah. Mewakafkan, sedekahlah, buatlah masjid, ambillah separuh daripada tanah saya ni buat masjid, tak apalah, saya pejam matalah. Ini yang dikatakan jihad, mengorbankan harta benda dia. Okey. Yang ketiga, kita hendaklah melaksanakan sesuatu perkara itu dengan sebaik mungkin untuk mencapai keredaan Allah. Kita buat sesuatu benda, ibadah ke, sedekah ke, apa sekalipun amalan kita, mesti kita kena yakin kita kena buat satu perkara itu untuk apa? Untuk mencapai redha Allah. Itu yang utama. Untuk mencapai redha Allah, bukan kerana riak, bukan kerana takbur, bukan kerana nunjuk. Utama kita redha Allah. Yang seterusnya iaitu umat Islam dia tegar daripada membanding-bandingkan amalan-amalan soleh antara muslim antara sesama muslim, kerana perbuatannya itu tidak digalakkan dalam Islam. Makna kata kita jangan bandingkan amalan orang tu macam ni, amalan orang ni macam ni, amalan orang ni macam ni. Kita kata aku buat sembahyang malam tiap-tiap hari aku buat. Ni berkata aku bangun sembahyang malam ke, tapi sikit je. Aku bangun sembahyang malam tapi aku tak sembahyang, aku baca Al-Quran. Maka kita jangan banding-bandingkan. Biarlah dia dengan amalan dia, maka dia mendapat redha Allah. Kita dengan amalan kita, maka kita dapat redha Allah. Okey, itulah yang dikatakan. Apa saja perbandingan, jangan kita cuba bandingkan. Sebab apa? Islam tidak menggalakkan perbuatan membanding-bandingkan kepada benda yang lain. Itulah yang dikatakan tajuk berkaitan dengan tuntutan melaksanakan pekerjaan yang utama. Antum boleh tengok balik. Sekiranya ada persoalan, antum boleh jumpa dengan Ana, boleh tanya Ana, dan insya-Allah
antum boleh jawab soalan cabar minda tu. 1, 2, 3, 4 dan 5 antum boleh cuba jawab, dan antum boleh hantar ke ana melalui personal message. Jadi ana harap antum faham, ana harap antum hadam tajuk pengajian Al-Quran, iaitu tuntutan melaksanakan pekerjaan yang utama. Jadi itulah sesi PDPR kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.